Ya. Mana Faiz? Okay. Okey sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah Rasulullah wa dinil haq harus yuzhiru ala din kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah pada malam yang penuh dengan barakah nisfu Syaban, pada malam ini kita akan meneruskan wacana pemikiran Islam kontemporari jilid 4 bersama-sama pembicara kita Dr. Kamil Haji Abdul Majid, ahli sumber hidup wadah, pengerusi Yayasan Usuluddin Malaysia. Yang saya hormati barisan kepimpinan wadah Habib, wadah wilayah. Kita ada yang di-Ketua Haji Asri, Haji Asri Syusa, ada Muntalib, Mendahari dan yang lain-lain. InsyaAllah pada malam ni kita akan meneruskan siri perbincangan kita mengenai faham kebendaan, pandangan kritis Abu Al-Hasan Ali An-Nadwi. Untuk kita tidak melengahkan masa, saya jemput dengan segala hormatnya Ustaz untuk menyampaikan perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan Ali An-Nadwi. Silakan Ustaz, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara Khair Faiz sebagai moderator, pimpinan wadah, Saudara Asri dan sahabat-sahabat sekalian, malam ni alhamdulillah kita akan bincang satu tajuk. Kalau minggu dulu kita bincang tentang Malik bin Nabi, minggu ni kita pergi terus ke India. Seorang tokoh besar Islam, walaupun berbangsa India, tapi dia punya sumbangan saya rasa sama atau lebih daripada ulama-ulama Arab sendiri. Jadi mungkin kita tak banyak masa, saya akan rekaskan. Abu Hasan An-Nadwi ini dikatakan keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Mana asal kerana dia orang Arab juga lah. Dan dia dikaitkan dengan keturunan Rasulullah SAW. Dia dilahirkan di India pada tahun 1332 Hijrah. Dan dari keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani, maka dia seorang pelajar yang pintar lah, cerdik, belajar di Lucknow dan juga mendapat secara luaran ilmu daripada Deoband, India. Dan Deoband ini kita tahu dah semua pusat kepada perkembangan ilmu hadis. Ketika usia 17 tahun, dia telah menulis, dan tulisan pertama beliau ialah tentang tokoh dakwah India, Ahmad Irfan Sirhindi. Dan dia dah menulislah buku majalah Al-Manar, terbitan Syekh Rashid Ridha. Dan Rashid Ridha ni adalah murid kepada Syekh Muhammad Abduh. Jadi semasa berada di Lahore, beliau mendalami ilmu tafsir dan mengambil kesempatan bertemu dengan Iqbal. Jadi dia punya jalur pemikiran tu mana kita tengok bidah hadis, kemudian bidah tajdid, dan dia juga berkawan dengan Syekh Ilyas. Syekh Ilyas ni yang disebut sebagai pemimpin tabligh. Sebab itulah orang kata dia ni sebagai orang tabligh lah. Tapi bukan tabligh yang ikut-ikut tu, tetapi tabligh yang memimpin.
Tapi tajuk yang kita nak bincangkan sebenarnya, dia ada seorang yang zuhud. Kita tengok gambar dia di rumah dia. Cukup. Saya tengok nak keluar air mata tengok. Terlalu zuhud. Jadi Ana pun mula kenal dia ni bila baca buku dia Maza khasiral alam bin hitatil muslimin. Apa kerugian dunia dengan kejatuhan Islam. Dan buku itu ada kata-kata pendahuluan oleh Syekh Qutb dan juga Syekh Ahmad Sarbasi, dicetak tahun 1950. Dan bila kita baca buku itu, nampak dia punya pemikiran cukup luas. Sebab itulah dikatakan buku dia itu sebuah buku yang terbaik tentang sejarah tamadun Islam. Secara umum lah. Sebab dalam sebuah buku saja, dia menceritakan tentang jahiliah, tentang Islam, Nabi dan para sahabat. Dan kemahiran dia bahasa Arab disebut lebih daripada orang Arab sendiri. Itu satu lagi. Dan dia juga belajar bahasa Inggeris. Jadi dia dapat dua bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggeris. Jadi antara kata-kata Abu Hasan Nadawi ialah bagaimana orang-orang Islam ini satu kumpulan mereka yang bersabar atas segala bencana yang menimpa dan menjadi orang-orang yang cukup pemaaf. Ini kalau orang Islam yang sebenar. Dan antara itu bangsa Arab Mekah yang lahir dengan disusui oleh kecintaan kepada perang dapat didamaikan oleh Rasulullah SAW supaya meletak senjata dan mereka diajak bersembahyang. Jadi itu kekuatan Islam lah daripada bangsa Arab yang cukup. Kita tahulah zaman jahiliah dapat diubah yang dianggap sebagai revolusi rohaniah yang teragung. Orang Yasrib bertemu dengan kaum Muhajirin dalam satu agama, satu tanda penguasaan agama yang cukup tinggi. Malah Islamlah mampu menyatukan Aus dan Khazraj yang tidak pernah berhenti dari perumpamaan pertumpahan darah. Islam dilihat sebagai penyelamat kemanusiaan dari fitnah dan bahaya yang mengancam kemanusiaan dan menyeru ke arah ukhuwah dan persaudaraan. Anak sikit-sikitlah. Maududi pernah membuat satu kenyataan dalam kaedah macam di Malaysia ni, satu kaedah dakwah yang lebih baik kalau orang Cina masuk Islam. Jadi kita mungkin dapat ledakan Islam yang hebat kalau orang Cina dapat didakwah ke orang Melayu supaya menganut Islam. Jadi tidak banyaklah clash pertentangan antara kita dengan orang Cina. Seperti bagaimana orang Melayu boleh bersama dengan Mama India dan sebagainya. Jadi dengan siraman Al-Quran yang sentiasa mendidik hati, juga majlis-majlis Rasulullah menjadikan ilmu bertambah rancak dan nafsu makin mengalah. Orang berjuang demi mencari kerajaan Tuhan amat rindu pada syurga. Justru itu kufur dan syirik yang menjadi simpulan orang Arab ketika itu dapat dihancurkan dan Islam mencapai kemenangan ke atas jahiliah. Demikianlah peristiwa kemenangan jiwa umat yang mengalami perubahan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai inkilab, revolusi yang cukup agung dan bersejarah. Agung dan bersejarah kerana ia cukup cepat, mantap, meluas dan syumul, komprehensif. Lebih daripada itu, ia mudah difahami, tidak banyak teka-teki dan kesamaran seperti agama Kristian atau agama-agama lain. Apa yang ingin ditekan oleh Nadawi, bahawa Islam itu agama yang memberikan makrifat yang mendalam, jelas, bersifat kerohanian, yang mampu menguasai roh, jiwa, hati dan anggota, membawa kesan kepada akhlak dan sosial. Iman seperti inilah yang mampu mengawal amanah, kehormatan dan marwah. Iman yang mampu menunduk keinginan nafsu dan syahwat. Secara kesimpulan, Nadawi menggambarkan perubahan Islami menjadikan kaum muslimin memandang enteng dengan perhiasan dunia yang kosong,
malah memandang hidup sebagai murah berbanding dengan ganjaran akhirat yang menjadikan mereka cukup berani dan merindui syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nampak dia ada seorang yang cukup tinggi kerohaniannya. Tetapi dalam konteks malam ni kita nak bincang bagaimana faham kebendaan atau materialisme yang menggugat kehidupan orang Islam sekarang. Meskipun sejak awal kelahirannya dakwah Islam sentiasa digugat, namun pada pertengahan abad 19 Masihi, problem cukup besar dihadapi oleh umat Islam. Tamadun Barat yang muda, aktif, bercita-cita besar dan cepat berpengaruh dan berdepan dengan tamadun Islam yang umurnya sudah lanjut, lemah dan penganutnya yang jahil. Mahu atau tidak, tamadun Islam mesti berdepan kerana ia adalah pemimpin risalah agama dan akhlak. Jadi apabila menyebut tamadun dengan pengertian yang luas, mengandungi dalamnya himpunan kepercayaan, metodologi berfikir, falsafah, dan sistem-sistem politik, ekonomi, sains, pembangunan, dan sosial, serta pengalaman yang dilalui Barat dan Eropah yang memimpin tamadun kebendaan, memperlihatkan kemajuan luar biasa dalam bidang ilmu sains dan teknologi. Dunia Islam pada zaman Abu Hasan Ali An-Nadawi menghadapi tamadun Barat dengan 3 pendekatan. Pendekatan pertama ialah pendekatan macam orang pondok di Malaysia lah. Aliran tradisional yang menolak 100% Barat, menjadi pembangkang total dan paling tidak mengasingkan diri dan tidak mahu, sehingga belajar bahasa Inggeris pun dianggap sebagai belajar bahasa kafir. Ini golongan yang 100% menolak Barat. Lebih ekstrim lagi, mereka tidak membenarkan langsung masuknya sains Eropah dan tidak mahu memanfaatkan pengalaman mereka, terutama dalam sains, fizik, kimia, matematik dan kejuruteraan. Dan ini berlaku di madrasah-madrasah, sekolah-sekolah Arab, pondok-pondok. Sehinggalah masuk di Al-Azhar tu, datangnya Muhammad Abduh membawa pembaruan. Golongan ini tidak mahu langsung mengimport alat-alat industri, persenjataan, malahan barang keperluan. Mengambil sikap seperti ini, kata Nadawi, menjadikan dunia Islam terlalu mundur, terputus dari dunia luar dan menjadikannya pulau kecil yang putus hubungan. Secara fitrah, malah mungkin suatu jenayah ke atas Islam yang boleh membawa tafsiran salah terhadap ajaran Islam. Justru Islam sebaliknya mahukan umatnya menggunakan akal dan fikiran, membangunkan alam, mendorong umatnya mengambil kebaikan dari sumber mana pun yang ada. Malah sebagai khalifah Allah, mereka dituntut supaya menggunakan segala kemudahan di bumi, laut, udara, bulan, matahari, dan bagaimana orang akan menggunakan satelit dalam semua perkara. Malah manusia dituntut menggunakan besi yang membawa imej kekuatan. Sehingga dalam Al-Quran ada satu surah yang bernama surah Al-Hadid, surah besi. Jadi pandangan ini saya tengok sama juga dengan pandangan Iqbal, di mana Iqbal pernah mengkritik orang-orang Islam kerana tidak mampu menguasai alam tabi'i. Jadi kalau ada mana-mana negara di dunia Islam yang menolak tamadun ini 100%, ia bukan sahaja tidak boleh terasing dari dunia luar, sebaliknya ia akan menghadapi pemberontakan dalaman yang tidak berkesudahan. Kerana ia menentang fitrah. Malah kata Abu Hasan Nadawi, akhirnya negara itu terancam oleh serangan tamadun dan kebudayaan luar dan gelombang pemodenan. Maka akan hilanglah nanti nilai, kefahaman, prinsip dan tidak lagi mampu bertahan. Dan ini berlaku kepada Arab Saudi satu ketika dulu yang tak mahu maju. Akhirnya orang dia bila keluar negara, macam-macam mereka buat. Malah di kalangan orang Arab sendiri ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya bila pergi belajar ke Eropah. Inilah yang ditanyakan oleh Muhammad Asad ketika melawat dunia Arab pada tahun 1932.
apabila dilihatnya kaum Arab di padang pasir, selama manakah mereka ini mampu mempertahankan pegangan kuat mereka terhadap rohani mereka dalam menghadapi bahaya yang tidak mengenal rahmat, tetapi penuh tipu daya. Memang benar tak berapa lama kemudian, bumi tandus padang pasir akhirnya menjadi kebanjiran dengan barangan moden yang diimport dari barat, menjadi tempat lambakan barangan mewah dan jazirah Arab berhubung dengan negara Arab melalui kebudayaan politik dan petrol. Ya, ini yang kita tengok apa berlaku di Abu Dhabi, apa yang berlaku di Arab Saudi, di Bahrain dan negara-negara teluk yang lain pada hari ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Muhammad Asad sudah menjadi kenyataan, di mana penerimaan terhadap tamadun barat secara spontan dan tidak berperancangan akhirnya akan membuat kerohanian terancam apabila sistem tradisional telah diruntuhkan. Kekayaan dunia Islam dibazirkan oleh keluarga diraja yang mendapat keistimewaan. Malah syekh-syekh Arab yang dahulunya hidup di padang pasir di bawah kemah sudah hidup mewah, seperti kehidupan raja-raja dan anak mereka memiliki kereta berjenama yang mahal-mahal. Bangunan istana didirikan dengan berhawa dingin, kolam renang dan lain-lain. Jadi bagi mereka yang selalu pergi ke negara-negara teluk, dapat melihat bagaimana pengaruh tanpa perancangan daripada barat telah hadap orang Arab yang lebih merosakkan daripada menerima secara selektif. Jadi semangat yang ditiup oleh iman dan asas-asas Islam yang mengajak kepada hidup zuhud dan sederhana semakin hilang. Sebagian besar dunia Arab menjadi bangsa barat. Kalau para pemimpin mereka sejak awal lagi cuba merancang atas asas buah yang keruh, angin yang jernih, sudah tentulah kebanjiran pengaruh barat tidak seteruk itu. Nah, itu kita katakan golongan pertama menghadapi tamadun barat. Pendekatan kedua ialah menyerah diri budak-budak sebagai pengkagum barat atau menganggap dunia barat sebagai sebahagian daripada tamadun barat. Dunia Islam sebagai satu bahagian dari tamadun barat. Tanggapan ini menerima sepenuhnya nilai, metodologi, falsafah, kebendaan, sistem, politik sosial dan sebagainya. Dan pengalaman ini sudah dilalui oleh Turki. Ini lawan bagi yang tradisional tadi. Dengan serangan tanpa peperangan. Tetapi lebih kepada serangan sains dan teknologi. Turki pada zaman Mustafa Kemal Atatürk telah mengambil segala sains dari Eropah, dari industri kepada kelengkapan persenjataan, sistem pentadbiran, malah membuang segala kuku dan memotong lidah ulama dan pemimpin agama dari bersuara dan peranan. Raja-raja ketika itu menggunakan nama agama dan khilafah mempertahankan kepentingan mereka yang menjadi sebab kemunduran bangsa Turki sehinggalah kekalahan demi kekalahan dialami. Walaupun sebagian adalah bersifat pribadi, tetapi cukup menimbulkan kemarahan kepada generasi dan mereka yang cukup prihatin dengan keselamatan negara. Pengalaman ini adalah pertama dalam sifat sedemikian. Mengulas hal ini, Abu Hasan Nadawi menyifatkan Turki adalah contoh mereka yang hilang keyakinan diri dan tidak ada jati diri dalam menghadapi kondisi dan situasi pada tahun-tahun abad 19 dan awal abad 20. Jadi para ulama tradisional yang tidak memahami tuntutan semasa, perkembangan moden dan bahaya ancaman Eropah ketika itu mengambil langkah menentang pembaharuan yang ingin dilakukan oleh Sultan Salim III dan Sultan Mahmud yang berusaha menyaingi bangsa Eropah dari segi ketenteraan dan keilmuan semasa. Adapun generasi muda yang berpendidikan barat dan lepasan dalam negeri mengikut sistem moden mempertikaikan nilai-nilai agama. Bukan itu saja, mereka putus asa dengan peranan agama dan tokoh-tokoh agama. Dan sampai itu memuja tamadun barat, mereka tidak mempunyai kemampuan mengiktiraf falsafah hidup barat dan tidak mengetahui
kelemahan tamadun tersebut. Mereka kebanyakan terdiri pada para tentera dan guru-guru yang terhad pembacaan dan pengetahuan mereka. Sementara ulama jumuk dalam kepompong taklid, ada pula yang menjadi pengampu, dan ini semua memberi saham kepada pembaratan Barat. Pembaratan Turki. Kemal Atatürk berjaya akhirnya menghancurkan Turki Islam dan memisahkan Turki dengan zaman lampaunya. Memindahkan negara kesultanan kepada negara demokrasi dan menjadikan negeri Turki yang berasaskan agama kepada republik. Langkah-langkah beliau telah menghalau sultan, khalifah, memutuskan semua hubungan yang berkait dengan Turki sebagai sebuah empire kepada nasionalis, merubah seluruh mentaliti rakyat dan tradisionalis kepada modernis dalam adat resan, pakaian, akhlak, budaya, cara bercakap, cara hidup berumah tangga. Akhir sekali Turki disekularkan sepenuhnya. Dalam negara sekular Turki, agama dipisahkan dari politik. Agama bersifat pribadi semata-mata. Mereka bebas memilih agama dan agama langsung. Tidak masuk campur dalam siasat pentadbiran. Dimasukkan sistem khilafah, mahkamah syarak, undang-undang syariat, dimasukkan undang-undang sivil, undang-undang jenayah Itali, undang-undang perdagangan Jerman, pengajian agama ditegah, dilarang, memaksa pakaian tidak menutup aurat, menghapus huruf Arab, digantikan dengan huruf Latin, menegak azan dalam bahasa Arab dan digantikan dengan bahasa Turki, ditukar kopiah dengan topi dan sebagainya. Artinya dihancurkan seluruh asas-asas agama dan diubah imej dan wajah bangsa Turki dan kerajaan Turki. Apa yang menarik, Abu Hasan Nadawi menyimpulkan fenomena ini menjadikan pembaratan Kemal Atatürk sebagai lambang kemajuan dan revolusi terhadap negara-negara Islam. Mustafa Kemal menjadi idola kepada pemimpin politik sama ada di Mesir atau di Malaysia. Ahli-ahli fikih Islam dari berbagai bangsa dan persekitaran dikagumi oleh mereka yang cerdik. Hingga zaman saya dulu sekolah rendah, darjah 5 kita dah belajar tentang Mustafa Kemal Pasha. Nah, itu tokoh yang ditonjolkan pada tahun 50-an atau 60-an. Ditambah lagi pembaruan Barat, Turki menyamai cita-cita golongan pemimpin nasionalis yang memberontak terhadap penjajahan dan memberontak terhadap ajaran agama. Mereka cuba pula membawa bangsa mereka hampir kepada Barat, walaupun Kemal tetap mempunyai impak besar kepada umat Islam. Akhirnya pendekatan ketiga, kata Nadawi, ialah menghadapi faham materialisme. Setelah melihat secara kritis dua pendekatan yang kurang sesuai dalam menghadapi pemikiran dan tamadun materialisme, Abu Hasan Nadawi memberikan pandangan beliau dalam bukunya As-Sira' Bainal Fikrah Al-Islamiyah wal Fikrah Al-Gharbiyah. Pertentangan antara idea Islam dan idea Barat. Tahun 1968. Bahawa pembinaan tamadun memerlukan kebijaksanaan tinggi. Tidak cukup dengan kita mengulangi gerakan pembaratan yang silau dengan kemajuan Barat seperti Kemal Atatürk sehingga kepada Jamaluddin Afghani. Pemikiran yang mentakdis kemewahan, melihat secara sampingan segala nilai moral dan kerohanian, mana tidak dianggap berguna mereka yang kurang mampu menyumbangkan kebendaan. Macam negara kita pun, orang belajar agama, belajar pondok, belajar madrasah, dianggap sebagai orang yang tidak masuk dalam mainstream. Apa yang lebih penting, memikirkan seharusnya lebih menjurus kepada memelihara syakhsiah Islamiah. Ini pandangan ketiga tadi. Dan peranan umat Islam dalam dunia ditekankan soal mengenali misi dari salah, menekankan nilai akhirat dan serta mati. Artinya, satu perancangan tamadun yang memusatkan kepada aspek akhlak dan kerohanian sebagai garis pemisah antara dua tamadun Barat dan Islam. Dan saya rasa inilah yang diambil pendekatan oleh ABIM, oleh Wadah, PKPM dan sebagainya
kita tidak cukup sekadar memindahkan teknologi dan kemajuan kebendaan, merubah dan memperelok, tetapi dalam Islam ada nilai halal haram. Boleh bermewah, namun jangan sampai membazir dan menyentuh hak orang lain. Satu ungkapan menarik oleh Abu Hasan Nadawi ialah asas tamadun Islam memiliki kelembutan sutra dan kekerasan besi. Selembut sutra dalam menyaingi keperluan semasa, tapi sekeras besi dalam menjaga iman dan akhlak. Itu kata-kata Hasan Nadawi. Dengan memetik kata-kata Muhammad Asad juga dalam bukunya At-Tariq ila Makkah, Jalan Menuju Mekah, kata beliau, dunia sudah menjadi dekat. Pertentangan barat dan timur Islam adalah pertentangan zahir dan batin. Ruh umat Islam semakin mengecil dari tekanan faktor tamadun dan kebudayaan barat. Mereka meninggalkan agama demi mencari kehidupan yang lebih selesa. Padahal mereka sepatutnya memperelokkan kerohanian manusia. Mereka jatuh menyembah di hadapan berhala kemajuan seperti barat lepas mereka meremehkan agama. Setiap peniruan budaya berbeza dengan teknologi, ia akan menghina umat yang menjadi peniru. Dan inilah yang berlaku kepada seluruh negara-negara Arab, juga alam Melayu dan juga benua Indo-Pakistan. Dengan memetik kata-kata tersebut, Nadawi mengingatkan bukan maksudnya tak boleh mengambil faedah hasilan barat terutama dalam sains teknologi. Justru pemikiran ilmiah bukanlah peniruan, malah dituntut oleh agama. Tetapi meniru cara hidup, adat rusam, kepahaman sosial barat sebenarnya tidak memberi apa-apa kelebihan dengan apa yang kita sudah miliki. Kekosongan yang dihadapi oleh umat Islam menurut Nadawi, ketiadaan jenius yang dengan berani mampu menghadapi tamadun barat dengan iman dan kebijaksanaan. Mereka yang menggabungkan antara iman para nabi dan rasul serta ilmu yang berpunca dari agama yang mendorong ke arah khidmat kemanusiaan dan membina kemajuan. Malah mampu pula mengambil dari tamadun barat hasilan yang dapat memenuhi tujuan yang baik yang selama ini tidak mampu dilakukan barat oleh kerana kemuflisan iman. Kepimpinan yang dimasukkan adalah mereka yang berinteraksi dengan tamadun barat dengan ilmu, teori, penemuan dan tenaga hanya sebagai bahan mentah. Kemudian mereka dapat meletakkan hasil barat dalam kerangka tamadun semasa yang berasaskan iman, akhlak, takwa, rahmat, adil. Dari satu segi, sementara mereka tidak menganggap barat sudah menyelesaikan segala masalah tamadun barat, diambil secara berjuzuk dengan meninggal yang buruk dan hanya mengambil yang baik. Apa yang diambil ialah ditapis roh etisma dan sifat permusuhan terhadap agama. Dan di Malaysia kita lihat tertubuhnya Universiti Islam Antarabangsa sebagai satu usaha untuk berpegang kepada pendekatan yang ketiga ini. Artinya yang diperlukan oleh umat Islam, mereka tidak menganggap barat sebagai pemimpin dan imam. Tidak menganggap dirinya sebagai murid atau mukhalid. Mereka melihat barat sebagai teman, di mana mereka perlu belajar banyak daripada barat dan barat juga perlu belajar banyak daripada mereka. Inilah yang dicari-cari oleh An-Nadawi. Mereka yang mampu menggabungkan kebaikan barat dan timur serta kekuatan rohaniah. Poin yang akhir saya nak sebut ialah bagaimana An-Nadawi telah memperkenalkan kepada kita satu konsep Dajjal yang berbeza dari apa yang saya terdengar daripada ustaz-ustaz yang melihat Dajjal itu sebagai satu peribadi yang matanya buta sebelah, kemudian di dahinya tulis kafara. Tapi bagi Nadawi, ada hadis yang menerangkan tentang Dajjal dan sifat-sifatnya adalah ada hadis yang mutawatir secara maknawi. Memberikan gambaran seorang lelaki yang akan muncul suatu masa dengan sifat tertentu. Namun tidak ada tarikh dan masa yang jelas
kecuali disebut pada akhir zaman. Ada disebut ia muncul dari kalangan umat Yahudi. Hadis ada menyebut ia muncul di Palestin dengan penuh keagungan. Menariknya justru Palestin adalah pentas drama dunia yang mengandungi kisah paling menyayat hati tentang pertentangan antara iman dan kebendaan, antara kebenaran dan kebatilan. Sifat dan tabiat Dajjal ialah kufur dengan arti kata yang luas. Maksud sabda Nabi, di sela-sela dua biji matanya tertulis kafara. Kafara. Setiap mukmin dapat membacanya, baik ia seorang celik huruf atau seorang yang buta huruf. Hadis lain pula menyatakan, ia seorang pendakwah yang bersemangat, cergas, mempengaruhi orang ramai supaya kufur dan menentang agama serta akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya seorang lelaki akan mendatangnya dengan menyangka bahawa dia seorang mukmin. Lelaki itu akan mengikutnya kerana sebahagian dari keraguan yang dibawanya. Abu Hasan Al-Alawi dalam bukunya As-Sira' Bainal Islam wal Madiyah. Ini bila dia mengupas surah Al-Kahfi. Dan saya baca buku ini, dia menyatakan bahawa langkah Dajjal amatlah bijak dan mempersonakan sehingga merebak dan berkembang dalam diri wanita, kanak-kanak perempuan, keluarga dan seorang ketua rumah tangga tidak akan mampu lagi mengawal anak isterinya dari pengaruh Dajjal. Malah suami isteri, pengasuh, saudara mara, semuanya dia disapi oleh pengaruh Dajjal. Dajjal akan singgah di tanah gersang Murakanah. Orang yang terakhir sekali pergi mendapatkannya ialah kaum wanita. Sehinggalah seorang lelaki terpaksa balik mendapatkan ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan emak saudaranya. Iaitu mengikatnya, bimbang ia juga keluar menyahut panggilan Dajjal. Riwayat At-Tabarani dan Ibnu Umar. Sementara Muslim meriwayatkan hadis ini bermaksud akhirnya yang tinggal lagi hanyalah manusia yang jahat, yang mana mereka adalah ringan laksana burung, berkepala kosong laksana binatang buas. Mereka tidak lagi mengetahui yang ma'ruf itu ma'ruf dan mengingkari yang mungkar itu sebagai mungkar. An-Nawawi mengatakan itulah gambaran paling benar dan tepat mengenai tamadun barat yang materialistik, kafir dan berada pada puncak kejayaan. Itulah mukjizat Nabi Muhammad yang dapat memberikan gambaran dan ungkapan yang penuh keajaiban. Dari tidak boleh dinafikan. Tamadun kebendaan diibaratkan dengan burung dan binatang buas. Burung yang ringan berterbangan di angkasa dengan menguasai ruang udara. Sedangkan manusia hari ini boleh ringan dan lebih pantas dari burung terbang di udara. Tamadun yang lebih buruk dari binatang buas menghancurkan negara dan makhluk Allah, membinasakan tanaman dan keturunan manusia dengan ganas dan keji sehingga tidak ada tandingan lagi dalam sejarah. Kata Nawawi, sejarah tidak pernah merakamkan tamadun lain yang lebih zalim, ganas, tidak berperi kemanusiaan, berlaku semasa manusia mencapai taraf hidup yang tinggi. Rezeki yang melimpah ruah dan sumber kebahagiaan serta kemakmuran yang cukup. Justru tamadun ini tidak mempercayai perkara gaib. Ia memusatkan dan mengorbankan segala tenaga dan daya untuk menambah kemewahan duniawi semata-mata. Tamadun Dajjal yang ingin menipu, berbohong, mengaburkan pahaman, melabelkan nama yang tidak sepatutnya, memalsukan kebenaran. Malah Dajjal pandai mengelirukan cerdik pandai hatta ulama terkemuka. Betapa kuatnya Dajjal dengan tipu dayanya, tipu muslihatnya dipimpin oleh bapa Dajjal. Dajjal Agung adalah merupakan ketua semua Dajjal dan penipu yang tidak asing lagi. Mereka akan terus menolak konsep keimanan kepada hari kiamat, beriman kepada perkara gaib, beriman dengan Allah. Sebaliknya faham ini hanyalah berpegang kepada perkara nyata yang dapat dilihat oleh panca indera sahaja. Ia lebih berminat kepada perkara mendapatkan kepuasan kebendaan dan manfaat duniawi. Apa yang dikejar hanyalah yang wujud di alam nyata.
Dan akhir sekali, Maududi membincangkan pendidikan sebagai asas membetulkan keseluruhan kepahaman ini. Jadi dengan demikian, pemikiran kritis Maududi tentang aliran kebendaan yang merangkumi falsafah teori dan amalan serta pendukung mereka tanpa mengira nama dan tempat. Masyarakat Islam tidaklah terdedah kepada pahaman tersebut, justru banyak meminjam sistem pendidikan orang lain. Tokoh ini dengan lantang melalui bukunya Nahwa Tarbiyah Al-Islamiyah Al-Hurrah tahun 1976 menuju ke arah pendidikan Islam yang bebas, menyarankan agar kembali kepada metodologi Islam dalam pendidikan, di mana dalam pembelajaran bahasa, sastra, sains dan lainnya ada ruh agama di situ, dan memerlukanlah pakar Muslim menulis buku-buku teks. Penulis teks seperti dalam sejarah, geografi, fizik yang dapat menggabungkan atau menggabung-jalinkan antara fakta terkini dengan roh keagamaan. Sehinggalah selesai mempelajari geografi, fizik, sains akan menjadi seorang yang beriman. Pelajar itu akan mengenali bumi tempat dia menumpang dan sesiapakah penciptanya. Begitulah mata pelajaran yang lain. Kurikulum yang disediakan memerlukan para pendidik beriman dengan prinsip akidah, mempunyai matlamat dan penuh keikhlasan dengan menggunakan kebijaksanaan yang tinggi dan menjadi contoh. Dan inilah barangkali yang telah diusahakan oleh ABIM dengan mengadakan sekolah-sekolah rendah dan menengah. Abah Hasan Nadawi memberikan pandangan untuk membetulkan keadaan melalui sistem pendidikan bersepadu, iaitu revolusi yang memerlukan pemikiran berani, original, bukannya mengendeng di meja barat. Ia memerlukan kekreatifan dalam memukakan bahan pengajaran dan semuanya itu hanya boleh dilakukan oleh pada peringkat kerajaan dan akademi-akademi pengajian yang berwibawa. Selain dari kepakaran, keikhlasan, keazaman yang sungguh-sungguh, pengorbanan yang tidak mengenal lelah dan letih, memerlukan juga kepada persekitaran yang membantu pertumbuhan saksiah Islamiah. Sebagai kesimpulan penutup dari perbincangan ringkas ini, saya menyimpulkan Abu Hasan Nadawi tidak syak lagi seorang tokoh pemikir Islam. Semasa yang cukup banyak buah pemikiran yang mesti dihalusi oleh generasi hari ini. Suatu usaha menyelidiki secara lebih mendalam patut ditubuhkan seperti apa yang saya katakan pada minggu lepas yang dibuat oleh Kamil Umar Maskawi terhadap buku-buku karya Malik bin Nabi. Pemikiran tokoh-tokoh ini tidak wajar menjadi satu khazanah ilmu semata-mata, tetapi mesti diterjemahkan dalam bentuk amali kerana ia mencerminkan sirah nabawiyah pada zaman kini. Ia melekatkan idea-idea tokoh pemikir semasa yang meninggal sebelumnya seperti Syekh Qutb, Maududi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Nasir dan lain-lain yang perlu dihayati sebagai sambungan usaha as-salafus salih. Para pensyarah, dia juga pendukung-pendukung ABIM sepatutnya mendorong pelajar-pelajar mereka mengusahakan kajian ilmiah yang berkait dengan pemikiran mereka ini dalam berbagai aspek. Khususnya tentang Abul Hasan yang kita bincangkan, umpamanya pembentukan karakter atau saksiah bersepadu yang memiliki kesarjanaan yang tinggi, ilmu yang mendalam dalam keagamaan dan pemikiran semasa. Kemudian kekuatan bahasa Arab sehingga mengalahkan pengarang-pengarang Arab sendiri. Yang ketiga, kehidupan yang zuhud secara praktis, bukan bermewah-mewah. Yang keempat, sifatnya yang merendah diri dan merakyat dan mencapai taraf antara bangsa yang mendapat penghargaan umat Islam di seluruh dunia. Pemikiran tajam, praktikal dan bersifat penyelesaian masalah. Semoga Allah memberi kepada kita taufik dan hidayah untuk sekali lagi seperti kita akan mendalami pemikiran Malik bin Nabi, kita juga akan mendalami pemikiran Abu Hasan Ali An-Nadawi untuk membuka jalan kepada kita selain daripada rujukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Jadi tak melengahkan masa, jemput Datuk Rahim. Dia nampak. Awal kita. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Tambah. Saudara moderator, Ustaz, pertama terima kasih sekali lagi kerana telah pun sama berkongsi. Kuat suara sikit. Boleh ke? Oh, kau dengar? Biar kuat suara sikit. Oh, saya punya internet tu stable ni. Tak apa. Tapi saya rasa Ustaz, pembincangan Abu Hassan Narwi dari segi menghadapi Tamadun Barat ni sebenarnya masih lagi relevan ketika ini. Walaupun beliau berbincang perkara ini 1950, Ustaz tahu. Tapi isu ini masih lagi penting dalam kita melihat pertembungan antara tamadun Islam atau tamadun lain dengan tamadun Barat. Walaupun banyak negara merasakan tamadun Barat itu tamadun yang begitu tinggi, tapi akhir-akhir ini telah menunjukkan bahawa tamadun Barat ini satu masa nanti akan turut kecundang. Bahkan baru ini ada webinar yang diadakan oleh UM. Rektor mengatakan satu buku baru bertajuk Collapse of Western Civilization, iaitu kejatuhan Naomi Oreskes mengatakan bahawa dalam masa beberapa ratus tahun lagi tamadun Barat akan kecundang. Yang pertama, mereka ni begitu liberal, mereka market failure, dan juga yang penting berlakunya ini kesan daripada perubahan alam sekitar, perubahan cuaca ni. Dia kata mungkin negara Belanda itu akan tenggelam di bawah laut, dia satu negara yang ditambah. Jadi ini sudah berdapat ramalan dah. Oleh itu, mungkin ada masanya, tiba masanya Islam harus menonjol tamadun Islam yang dengan kerangka mizannya ataupun yang disebut oleh minggu lepas Amal Nabi di bawah projek Al-Hadarah. Tidak ada kerangka yang telah pun di pemimpin Islam dahulu, tapi hanya untuk merancang lebih sempurna, lebih harmonis dengan mizannya, dengan balance-nya kepada tahap yang boleh praktikal untuk perlukan kebercanaan yang tinggi, saksiyah Islam yang baik untuk mendapat perhatian negara lain. Bagaimana Ustaz pandangan kita? Maknanya masalah Islam menonjol untuk mengalih pandangan kepada Islam. Wallahu a'lam. Sikit bagi anak satulah. Mana kita terlebih awal kena melahirkan pakar-pakar. Nanti kita lihat bagaimana Said Naqi Al-Attas, seorang pakar pendidikan pada tahun 1980, 70, telah membentangkan satu kertas kerja tentang Universiti Islam di Jeddah masa itu. Dan salah hasilnya ialah lahirnya Universiti Islam Malaysia dan juga Universiti Islam di Pakistan, Hyderabad. Jadi ini maknanya kalau kita tidak ada tokoh besar, maka sukar untuk idea-idea kita dikembangkan. Sebab itu saya rasa macam sekarang ni kita masih ada lagi Prof. Kamal Hassan sebagai contoh. Jadi mungkin menambah bilangan tokoh-tokoh pendidikan kita lah. Dan Ana pernah pergi ke Indonesia tahun 1979. Dan pada masa itu berjumpa dengan Pak Nasir. Dia sudah sebut dua nama ni. Iaitu Profesor Said Naqi Al-Attas dan juga Prof. Kamal Hassan. Itu tahun 79. Ana pun tak kahwin lagi masa itu. Masih budak-budak lagi. Tak sampai umur 30 lagi. Tapi sekarang ni, barangkali kita kena ada pelapis-pelapis yang mampu menghuraikan secara teknikal dan secara terperinci terhadap segala bidang ini. Dan di Malaysia saya ingat tidak ada banyak orang yang mampu buat
kecuali pertubuhan-pertubuhan seperti AB Wadah, PKPM dan sebagainya, yang bagi kita barangkali walaupun kita tidak cukup ahli-ahli dan kepakaran, tetapi sekurang-kurangnya kita kena meneroka atau memulakan benda-benda ini. Dan kita pun tak tahu sejauh mana UIA sebagai contoh. Lepas 20 tahun dibina, adakah masih meneruskan perjalanan atau sudah terhenti kerana kehilangan nafas? Ini pun satu perkara jugalah. Dan walaupun kita katalah UKM baik, UM baik, semakin berkembang ke arah Islam, tetapi barangkali terlalu slow. Kita tidak ada tadi tokoh-tokoh yang berani ke depan. Jadi kita ada keberanian moral yang tinggi untuk maju ke depan. Walaupun kita tidak mendapat dada kita sebagai mujaddid, sebagai reformis, tetapi sekurangnya sebagai kerja-kerja kolektif yang bersifat tajdidi dan islahi ini harus kita garap. Dan kalau tidak Abin dan Wadah, siapa lagi kita nak harapkan di Malaysia ini? Jadi sebab itulah, anda sekali lagi lah, kita kurangkanlah sikit perbalahan. Misalnya antara AB dengan Ikram, AB Ikram dan mana-mana gerakan. Kita kena bersatu. Sebab keadaan cukup cemas. Dalam politik pun kita cemas. Dalam pendidikan pun kita cemas. Dalam sosial pun kita cemas. Budaya pun kita makin teruk. Jadi kalau kita dah asyik berkelahi seperti apa yang ada sekarang ini, merugikan masa, merugikan waktu, merugikan tenaga, merugikan wang ringgit. Takut tak terjawab bila Allah Ta'ala tanya esok. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz Datuk. Cik Farid, nak cakap apa? Farid boleh bagi tahu yang Tuan Anas semalam tak larat nak tengok semua yang Pak Nasir semua dah. Kalau boleh bagi kesimpulan sikit, barangkali kita boleh kaitkan dengan Pak Nasir di Alam Melayu ni dengan Hasan Nadawi di India tu. Adakah persamaan, perbezaan dan sebagainya. Dia hadir nampak semalam, saya tengok. Sila. Tak dengar. Tak ada suara. Tak jelas. Boleh ada suara, Farid? Saya. Kaitkan Pak Nasir dengan Hasan Nadawi lah. Okay. Dengar tak? Dengar. Dengar. Okey. Anda rasa Ustaz, dia punya Prof Kamal itu ada dalam tu dah boleh dengar balik. Tapi anda punya soalan pun sikit ada kaitan dengan bukan sangat Pak Nasir, tapi dalam kertas Ustaz tadi, dekat ujungnya Ustaz, anda terfikir soal mengikut Prof Kamal pun, iaitu pemikiran Pak Nasir tu, pada anda macam seolah ada jajaran ataupun ikutan daripada tulisan pemerintah Rashid tulisan sebelum ini, iaitu kita Maududi ini, kemudian dengan Abdul Hasan dari Nadwi-nya, macam seolah-olah suatu kita panggil kesinambungan, suatu penjajaran. Jadi macam Ustaz sebut tadi, dia yang mungkin rujuk pada pemikiran yang asli, yang Islam yang hanif. Jadi anda rasa mungkin ini bagi kita yang sedang nak bina kekuatan, maka kita kena satukan juga kata-kata ataupun pemikir-pemikir ataupun kita yang aktivis merujuk pada fikrah yang sama itu. Betul Ustaz sebut kena disatukan balik, kerana itu merupakan penting
Sebab Prof ada juga kita panggil respon ataupun yang Hasan Al-Nadwi sebut respon kita kepada kebaratan ni atau respon kita pada modernisasi ini ada kepelbagaian. Sekarang ni pun ada trend di kalangan pemikir-pemikir Muslim juga yang respon kepada tuntutan dan keadaan semasa. Jadi ada yang moden, ada yang modernis, pasca moden ni yang bawa fikrah pemikirannya dibawa. Jadi ini juga satu daripada cabaran yang kita hadapi sekarang di kalangan dan kalangan pemahaman sendiri yang simpang daripada mainstream yang kita baca. Ya, akhirnya ini sebenarnya Abu Hasan Al-Nadwi ni, anak ingin tanya Ustaz. Dia asalnya dia di India tu, bagaimana dia bergerak? Adakah dia sendiri membawa satu gerakan ke ataupun dia lebih sebagai penulis ataupun pengaruh daripada penulisan? Tapi adakah dia buat satu gerakan Maududi ke ataupun Masal Manna ke? Mungkin tidak seperti politik tapi dalam bentuk ada pengikut yang begitu. Sebab di India ni satu menarik, kita tahu Muslim ramai tapi kita kurang faham bagaimana cara pergerakan mereka. Kita bicara soal contohnya tabligh semua, tapi kita tak dengar yang lain-lain gerakan Islam daripada India berbanding dengan Pakistan ataupun Timur Tengah ataupun Indonesia. Kurang kita mendengar gerakan Islam di Indonesia. Dan pengaruh Abu Hasan Al-Nadwi. Rupanya penulis-penulis India ni dari segi pemikiran pun agak ke depan, dan terutama sirah yang kita baca pun banyak daripada penulis-penulis Islam India tapi fasih dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam. Tak pandang Ustaz. Dia kata di sini Abu Hasan Al-Nadwi memasuki gerbang ilmu dengan mengaji Al-Quran dan diikuti dengan belajar bahasa Urdu dan bahasa Parsi. Jadi dia punya asas tu. Ketika itu dia berusia 12 tahun, dipelajari pula bahasa Inggeris, bahasa dan sastra Arab. Buku-buku sastra Arab tinggi sudah menjadi bacaan beliau seperti kitab Kalilah Wadimna dan juga kitab Nahjul Balaghah. Jadi Nahjul Balaghah ni kita ingat satu kitab yang dah lama orang tak baca. Kadang Sayyidina Ali sehinggalah datang Muhammad Abduh, maka Muhammad Abduh mengajar balik Nahjul Balaghah ni untuk pelajar-pelajar di Al-Azhar. Dan ketika itulah juga dia kata bagaimana beliau menyambung pelajaran di Universiti Lucknow. Kemudian beliau dikatakan pelajar termuda dari segi usia memasuki Universiti Lucknow dan memberikan pengajaran dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Selamanya di Universiti Lucknow beliau termasuk memasuki Nadwah Al-Ulama di Uban pula. Jadi maknanya dia ni melalui pusat pengajian tinggi lah untuk mendalami ilmu hadis di samping beliau belajar di Darul Ulum di Uban. Jadi dalam konteks ni anda ingat Haji Wan Musa yang pernah jadi mufti Kelantan tu, anak dia Haji Wan Abdullah tu pergi hantar ke India. Dan pada masa tu orang lain pergi belajar di Mesir. Maka orang kata dia tak payah pergilah ke Mesir sebab pelajaran ilmu hadis di India itu lebih hebat daripada pelajaran hadis di Mesir. Jadi sekarang ni kalau di Malaysia ni pun saya tengok orang balik pada India ni macam almarhum yang baru meninggal Dr. Abdul Hai ataupun apa ni menantu Ustaz Nikmat tu, Ustaz Fahmi. Jadi orang balik India ni nampak ilmu hadis mereka lebih baik daripada orang-orang balik daripada Timur Tengah lah. Dan ketika usia 17 tahun, Abu Hasan Al-Nadwi menulis. Dan tulisan pertama beliau ialah tentang tadilah dalam majalah Al-Mana. Dan semasa berada di Lahore, beliau pernah mendalami ilmu tafsir dan mengambil kesempatan bertemu dengan ulama dan pemikir besar seperti Muhammad Iqbal. Dan beliau banyak mendapat ilmu pengetahuan secara pengajar bebas
sehingga beliau kembali ke Lucknow dan dilantik menjadi pensyarah di Darul Ulum Nadwa Ulama. Jadi kita barangkali lah, anda rasa Darul Hikmah kita ABIN tu kena jadi satu institusi pengajian yang terkenal dan memasukkan ke dalamnya tokoh-tokoh yang dipimpin oleh Ustaz Syed Fadil tu dengan mengambil rangkaian-rangkaian Dr. Makna Manuti dan sebagainya. Dan saya ingat orang yang dah pencen di mana-mana dan sebagainya kena diletak di situ. Dan ini pernah dimimpikan oleh Tahaj Jabir. Dia kata aku nak kalau ada 30 orang ke ulama-ulama duduk situ. Walaupun kita kata tidak pergi tiap-tiap hari pun, tetapi mereka ada pusat tempat mereka bertemu, tempat mereka berinteraksi dan tempat mereka berpolemik. Dan ini satu perkara yang penting untuk kita adakan. Sebab kalau masing-masing duduk di rumah, masing-masing seperti sekarang, kita tak boleh mengadakan agenda-agenda yang besar. Kemudian sesudah itu beliau berpindah ke Delhi, bertemu dengan Syekh Ilyas yang mengubah banyak sejarah hidupnya. Syekh Ilyas seorang pemimpin rakyat yang popular. Sedangkan Abu Hasan Nadawi sebelum itu tidak banyak bercampur dengan masyarakat kerana tumpuan banyak kepada bidang akademik. Lalu beliau mendekati masyarakat melalui dakwah tabligh lah. Tapi dakwah tabligh dia tak macam dakwah tabligh mubalim-mubalim Malaysia ni. Dia dakwah tabligh yang berasas kepada ilmu. Abu Hasan Nadawi kemudian memimpin majalah An-Nadwah. Jadi melalui publication pula. Pada usia 30-an, bukunya yang cukup terkenal menjadi rujukan umum. Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Anda cadanglah. Buku ini dibaca oleh semua orang. Anda masih ingat lagi antara kata-kata dia. Dia kata, tak pernah terjadi dalam sejarah begitu ramai para sahabat yang hebat-hebat duduk di satu tempat pada satu zaman. Zaman kita ni ada, tapi Pak Nasir di Indonesia, Maududi di Pakistan, Hasan Nadawi di India, Muhammad Abduh di Mesir. Tapi sahabat-sahabat ni, bagaimana Nabi mengumpulkan mereka duduk satu tempat pada satu masa di satu zaman. Ini benda yang mungkin jarang terjadi. Jadi itulah antara latar belakang dia dan aktiviti beliau di luar bidang keilmuan. Beliau juga adalah ahli sokan, berenang, memancing, hoki, tenis. Tetapi beliau cukup tidak suka bergambar yang pada anggapannya sebagai haram di India. Beliau sendiri mengaku antara tokoh yang menjadi idola beliau ialah Imam Ahmad Ibn Hanbal, Ibn Taymiyah, Ahmad Ash-Sharhindi, Waliullah Ad-Dahlawi. Jadi kita kena ada juga tokoh-tokoh idola kita. Dan saya kata pada hari ini, saya nak mula daripada kita kaji betul-betul. Daripada Afrani, Muhammad Abduh, bin Badis, itulah tokoh-tokoh seperti Rashid Ridha, Hasan Nadawi, Malik bin Nabi yang kita bincang ni. Kita kena uli sampai benda tu dah masak. Kalau kita tak tempat nak buat, paling tidak kita boleh turunkan kepada anak cucu kita, insya-Allah. Dan kita kena banyakkan balik buku-buku seperti ini. Wallahualam. Terima kasih, Ustaz. Ada lagi tambahan soalan? Nasir kata orang tak ada malam ni. Minggu depan ada Nasir. Tak dengar Cik Farid. Datuk Dr. Rahim tu. Cik Farid. Dr. Rahim ada lagi tak ni? Dr. Rahim ada. Ada lagi? Farid cakap aku tak dengar. Cik Farid tak dengar. Tak dengar? Dah. Dengar ya? Dengar. Dengar. Ya, Ana ni apa kita tengok kat Turki, Kamal Atatürk, dia punya ustaz bincang dia punya pengaruh dia
sampai Abu Hassan Nadwi membincang ni. Tapi yang Ana nak tanya sikit, bagaimana dia punya pengaruh? Sedangkan orang Turki ada juga satu ketika berbelah bagi dalam menerima dianya. Sebab ada yang menyokong dia, termasuk juga setengah tokoh Islam pun, yang menggerakkan Islam pun. Jadi apa yang bacaan Ustaz sendiri mengenai kenapa diterima pula sebahagian daripada rakyat orang Turki kepada Kemal Atatürk kan? Apa yang ada dalam perjuangan dia peringkat awal mungkin sebelum dia membawa kepada kita panggil apa tu sekularisme itu lah. Wallahualam. Tak nak baca dalam buku Iqbal yang 6 siri syarat Iqbal tu, dia ada juga dia sebut, dia kata kita tak boleh tolak 1% kat Kemal Atatürk tu. Kerana Kemal Atatürk ni ada juga idea-idea untuk memajukan umat Islam. Cuma barangkali setengah orang menuduh dia didalangi oleh Zionis lah, Permesen lah, macam-macam lah. Tapi dari segi maknanya, roh kemodenan tu ada juga pada Kemal Atatürk. Cuma dia memilih jalan untuk menyokong barat lah. Ini berlaku macam Taha Hussein dan juga ulama-ulama Mesir pun ada juga yang atau Azhar sendiri, Ali Abdul Razik dan sebagainya. Tapi dari satu segi barangkali kita juga boleh menapis balik ada idea-idea yang baik daripada Kemal Atatürk. Sama juga dengan tokoh-tokoh nasionalis kita lah. Nasionalis kita pun kita tak nak kata sepenuhnya tak bagus. Macam dalam anak budak-budak tu, sebut Tengku Abdul Rahman, kita marah dah. Tapi sekarang ni kenampaknya idea-idea Tengku Abdul Rahman pun tidaklah semuanya buruk. Dan idea-idea orang-orang nasionalis atau orang belajar barat ni ada juga yang baik-baik. Dan sekarang ni kita kena lebih objektif dan kena selektif. Tidak boleh angkat borong gitu sajalah. Sama juga yang Islam, yang ulama ni pun tak boleh terima semua juga. Macam sekarang ni, dulu orang duk puja Qardawi dan sebagainya. Sekarang ni pun ada juga orang kritik juga. Jadi kita kena cuba lebih objektif dan kena selektif. Antara kita kena duduk, katalah ambil ketah-ketah kerja, seminar-seminar, kongres-kongres tak tahu 70 sampai 2000, 30 tahun. 2000 sampai 2020, 50 tahun. Kita ambil yang ni lah. Yang 50 tahun. Kita ambil dah kata Malaysia ni. Start daripada zaman Zakbar. Amin Abdul Baki. Kemudian Ko Aziz. Ungku Umar. Tokoh-tokoh tu pun kita kena kaji juga. Yang tidak boleh juga kita nak buang ke tepi. Walaupun mereka bukanlah kita kata sarjana sebesar, kita tak bincang tokoh-tokoh ulama yang luar tu. Tapi orang ni ada budaya tempatan. Dan ada jiwa Melayu dia. Sesuai dengan keadaan kita pun, mungkinlah kita kena korek balik. Zakbar punya idea, Amin Abdul Baki, Zulkifli Muhammad. Yang kita rasakan, orang kita macam abaikanlah tokoh-tokoh kita sendiri. Ini hasil daripada kita mungkin banyak sangat. Tengok Maududi lah, Syed Qutb lah, Hassan Banna lah. Tapi tokoh-tokoh kita juga bagi anak lah. Anak ada kehebatan dia macam Pak Nasir dan Hamka dan sebagainya. Jadi benda ni kita kena gabung jalinkan balik sebagai satu ya supaya kita lebih dinamik lah. Allahuakbar. Tadi Ustaz cakap ada beberapa golongan lah dalam yang ditulis oleh Ali An-Nadawi ni. Dia kata yang terima barat, yang langsung tak terima barat, dan yang pasal dua golongan ni saya nak tanya sikit pasal yang Mustafa Kemal Atatürk tu. Dia boleh kira macam dia boleh gantilah Khalifah Utsmani yang terakhir tu. Pada ketika itu, adakah ulama-ulama yang wujud pada masa itu adalah ulama-ulama yang terlampau jumud menyebabkan masyarakat dia banyak yang menyokong Mustafa Kemal Atatürk ni? Sebab ulama yang jumud ni dia punya dalam katak buah tempurung. Maka pengikut-pengikut dia pun tak ada ilmu pasal kemodenan. Jadi macam terkebelakang yang membolehkan idea-idea kemodenan Mustafa Kemal ni diterima oleh masyarakat
sehingga akhirnya menjatuhkan khilafah Utsmaniyah yang terakhir itulah. Macam mana keadaan tu berlaku? Lama tak dia, sebab masa tu khalifah dia lagi. Maknanya golongan ulama tidak mampu menjadikan masyarakat tu menjiwai Islam. Kalaupun ada yang menjiwai Islam, tidak cukup untuk tidak menerima langsung kebudanan. Akhirnya mereka menjadi golongan yang lemah dan kecil dan tidak mampu untuk mempertahankan khilafah Utsmaniyah. Dan lahirlah Mustafa Kamal ni lah. Maknanya hampir-hampir kepada memisahkan agama, walaupun ada azan untuk panggil semayang. Mereka telah menggunakan bahasa Turki untuk panggil semayang, dan yang seperti kita maklum lah, di mana agama telah terpisah. Dan semenjak pada itu dah terpisah dari kehidupan masyarakat. Kalau Ustaz boleh komen. Komen sedikit saya lah. Sebab Nabi bimbang sekarang ni. Bila ulama-ulama PAS pergi menyokong UMNO, bagi contoh. Dan ini juga berlaku di Turki dulu. Bila ulama-ulama tu banyak menyokong raja-raja, dan raja-raja masa itu, sultan-sultan tu, selain pada 2-3 orang sultan yang memang bagus lah. Jadi ramai pada sultan Turki tu, sultan yang memang menyeleweng lah. Jadi ulama-ulama dia selalu lah, dia jadi pelapik kepada sultan. Dia ni menjadi orang tengah di antara sultan dengan rakyat. Jadi akhirnya bila orang berontak marah kepada raja, orang juga marah kepada ulama. Hanya kita takut, sebab itu Ana sendiri rasa bimbang juga. Bila dalam politik katalah, ulama-ulama tradisional ni, kalau sebut babi tu, muntah-muntah lah. Tapi kalau sebut rasuah tu, senyum, tak ada apa. Ada satu masa bila orang marah kepada pemerintah yang menyeleweng, dan marah orang tu, akhirnya ulama-ulama yang menyokong juga, akan mereka marah. Bukan cakap marah, mereka akan ludah, dan mereka akan tak boleh terima lah. Dan sekarang ni 1 hari 2 hari ni, teman cakap lah, Ana membaca apa kata-kata kepada Haji Hadi, apa kata-kata kepada Parti PAS, apa kata-kata kepada Walaum. Dan sepatutnya Haji Hadi, dia akan lebih dekat dengan gerakan Islam ni berbanding dengan mendekatkan diri kepada gerakan yang tak tahulah, pragmatis, nasionalis, materialis, rasuah. Jadi ini akan menyebabkan orang tak suka. Dia bila tak suka tu, benci. Dia bila benci tu, dia masuk satu karung, dia campak semua. Inilah yang berlaku di Turki. Walaupun Kamal Atatürk tak bagus, tapi orang tengok raja-raja dia, khalifah-khalifah dia, askar-askar dia terperak, tak ada duit nak makan pun susah. Yang tu dia terbaiki. Jadi bila Kamal Atatürk buat pembaharuan tu, orang tertarik dengan cara Kamal tu. Jadi ini yang kita takut sebagai refleksi daripada apa yang berlaku. Jadi maknanya, sebab tu kita nak kepada kesederhanaan, kepada wasatiyah, supaya jangan ada gulu, jangan ada sikap melampau, sama ada politik ke, bukan politik ke. Sebab nanti orang letak sekarung atau masuk dalam satu guni, habis mereka campak. Ada ini akan diterima oleh nasib sebagai ulama-ulama tradisional terutama sekali. Dan ulama tradisional lah yang sejarahnya. Zaman Farouk ke, zaman revolusi ke di Mesir, atau di Arab Saudi ke, ulama-ulama lah, tokoh raja, tokoh kerajaan dan sebagainya, membuat fatwa itu, fatwa ini, dan membuat fatwa-fatwa menjadi penjilat-penjilat kepada pihak berkuasa. Akhirnya bila orang marah, sekali mereka kena revolusi sekali. Wallahualam. Tapi Ustaz, dia punya pendekatan dia kata Melayu Islam tu paling utama, dia paling aula lah daripada semua kepentingan lain, semua masalah lain kita patut lebihkan agama dan Islam tu. Jadi bila pemikiran macam ni telah dibawa dalam masyarakat, setakat hari ni pun kita tak tahu lagi banyak orang Melayu Islam sokong yang pemikiran macam tu ke ataupun yang itu minoriti. Tapi walau bagaimanapun yang bercakap itu banyaknya ulama lah, macam Ustaz cakap tadi. Jadi bila Ustaz Ahmad cakap tu, dia jadi serba salah lah. Orang yang bawa pendekatan wasatiyah ni, kalau kita
tidak lebih kuat kita punya suara ni, kita punya pemikiran, pandangan ni akan jadi tidak dominan lah di kalangan masyarakat dan mungkin membahayakan lah keadaan negara kita yang majmuk. Walaupun yalah keadaan negara majmuk, kita pula selalu dengar lah ulama'-ulama' yang macam tu cakap macam negara ni diduduki oleh orang Islam saja, orang Melayu saja. Sebab tu bagi anak lah, kita kena balik mengkaji fikiran-fikiran tokoh-tokoh sederhana macam Tok Guni Aziz, macam Ustaz Fadil Noh. Iaitu kita kena highlightkan supaya tenggelam pandangan-pandangan yang agak gulu, agak ekstrim dan tidak menepati apa. Yang paling menakutkan sekarang ni nampaknya dalam Facebook dan sebagainya, misalnya Haji Hadi, orang bawa pandangan dia hari ni dengan pandangan dia 5 tahun lepas. Orang tengok, jadi orang dah ungkit-ungkit benda tu. Jadi benda tu 180 darjah atau 360 darjah dia bertukar tu. Ini satu yang perkara kita tak boleh terima. Bukan soal peribadi, anak ni kawan dengan dia, sayang sangatlah. Mimpi-mimpi kawan-kawan kita sayang. Tapi kenapa jadi gitu lah? Bila nak tanya-tanya orang kata mungkin kerana duit ke, kerana apa ke, pangkat ke. Ini kita takut. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku. Jangan kita bolak-balik ke hati kita sampai hari ini beriman. Lepas esok kafir, lusa beriman. Ini kita takut ni. Sebab itulah benda-benda Nabi kata dah, aku takut umatku miskin. Aku takut terbuka kepada mereka dunia. Nampak hijau-hijauan. Kata Ustaz Ana tu, dia kata kambing suka daun sinar dia. Daun sinar dia. Daun sinar tu daun makan kambing tu. Kambing dia jumpa daun sinar tu kan. Ini kita takut. Sebab benda ni, sebab masyarakat lah. Ustaz-ustaz yang belajar di Mesir ni, gaji 1,000, 2,000. Tiba-tiba mari dapat 30,000, 40,000, 50,000. Kejut lah. Macam Ana, memang Ana tak nak pegang duit lebih dari 50,000. Jadi mari 100,000, 200,000, juta. Itu kita takut tu. Jadi kita bukan nak mengatakan kepada orang. Tapi mengingatkan diri kita, dunia ni memang menakutkanlah. Wallahualam. Jadi ada soalan lain Syekh Syafi'i? Apa ni? Syekh Asri. Ana minta maaf lah tak buka video sebab Ana baring. Tak berapa sihat sangat. Mengenai Atatürk ni lah kan. Saya rasa yang itu pun betul lah, maknanya dokongan kita kata perancangan Barat untuk menjatuhkan kerajaan Osmaniyah ni perancangan yang lama lah. Jadi misalnya di waktu yang khalifah masih ada lagi pun British misalnya meminta hak sesuatu hak lah yang lebih kepada dia, yang mana sebenarnya dengan dia berbuat begitu secara politiknya kerajaan Osmaniyah ni macam duduk di bawah British lah. Begitu, dan British pun kuasa-kuasa Barat yang ada di pada waktu itulah mengambil kesempatan di atas kelemahan kerajaan Osmaniyah ni macam berbicara bagi pihak orang Kristian. Jadi British ke Perancis ke menjadi pembela bagi orang Kristian di bawah kerajaan Osmaniyah ni. Jadi hal-hal yang macam ni sebenarnya sepatutnya tak boleh lah kan. Dia orang kata kedaulatan sesebuah negara itu dialah yang menetapkan kan. Dan tak sepatutnya lah ditentukan oleh kuasa luar. Tetapi itulah keadaannya bila kerajaan Turki itu sangat lemah pada waktu itu. Kemudian saya rasa dalam bagaimana Atatürk itu dapat diterima, ialah ini pun penuh dengan orang kata langkah-langkah yang berstrategi jugalah daripada Barat. Misalnya bila Atatürk
berperang dengan orang Gering ya. Orang Gering itu jadi mula-mula tu dibuat supaya orang Gering itu menang kan. Lepas itu di tengah jalan maka diberitahulah oleh kuasa besar ni kepada Gering, kamu kena mengaku kalah, kamu kena kalah lah, kena berundur supaya kita jadikan Atatürk ni supaya Mustafa Kamal ni jadi hero. Jadi benda macam tu pun saya rasa ialah teori konspirasi lah. Tetapi tak dapat tidak benda ni berlaku dan menaikkan imej dia. Jadi bila rakyat bagi sokongan kepada dia, akhirnya bila dah mantap dia menyeleweng lah. Memang strategi dia macam tu pun, bila dia dah dapat kuasa, dia mulalah memaksakan sekularisme itu kepada rakyat Turki. Jadi dalam hal ini Turki langsung tak demokratik, dan Barat pun, orang Barat ni dia pun sekular, tapi dia tidak memaksa. Boleh saja nak ikut agama apa-apa kan, di negeri Barat ni nak pakai apa pun boleh kan, tapi di Turki tak boleh kan. Tak boleh pakai pakaian Islam, tak boleh pakai jubah, tak boleh pakai tudung. Jadi macam-macam benda yang tak dibolehkan itu di Turki itu secara paksaan, dan akhirnya rakyat ni bukanlah suka tapi tak ada jalan lain sebab penekanan sebab tekanan itu terlalu kuat, dan hukuman mati pun dikenakan. Macam ulama-ulama yang masih memakai serban ni dihukum gantung. Jadi ini suatu kezaliman lah yang luar biasa di pihak Atatürk, memaksakan sekularisme yang berlebihan. Jadi bila zaman Erdogan ni, argumen Erdogan ni bukanlah dia tak bawa isu Islam sangat kan, supaya penentangan pada dia itu tidak begitu kuat lah. Jadi dia kata dia hanya mengembalikan sekularisme seperti yang ditafsirkan oleh Barat. Jadi di Barat ni sekularisme dia memang boleh lah. Orang nak kuat beragama ke, nak pergi masjid ke, tak salah lah. Nak pergi gereja, macam gereja tak salah. Kenapa pula disalahkan? Tak bagi orang semayang, itulah macam menghalang lah kan. Orang pergi masjid dan sebagainya di zaman Atatürk itu. Jadi saya rasa itulah sebenarnya pasal paksaan tu. Kalaulah Atatürk itu lebih bersifat terbuka, tidaklah sampai macam tu rasanya kesan sekularisme di Turki tu. Gitu je lah yang dapat saya sebut. Terima kasih. Terima kasih Syekh Hasri. Nama satu ya. Selalu kita baca ulama Azhar, Ali Abdul Razik, yang memisahkan agama daripada politik. Ya. Satu buku ditulis oleh Allah Akbar. Yang baru mati mana lah. Dia kata sebenarnya buku tu bukan Ali Abdul Razik tulis tu. Dia mungkin ditulis oleh orang Barat, orang putih. Kemudian dia cop nama Ali Abdul Razik. Jadi Ali Abdul Razik pun ketika tu dia lemah macam mana tak tahulah. Maknanya mengikut pandangan ulama tu, dia kata memang berlaku demikian. Itu dia cakap tentang tanwir. Tanwir atau tazwir. Dia adakah Ali Abdul Razik buat tanwir ataupun buat tazwir. Jadi ini maknanya kita tak tahu dah, itu salah satu daripada pandangan lah. Sampai ke Ali Abdul Razik tu kena buang gelaran Syekh Azhar tu kepada dia. Kerana Azhar menolak pandangan dia yang begitu ekstrim, menjadi sekular tu. Tapi sekarang ni semua disebut Ali Abdul Razik. Mana Ali Abdul Razik ni jahat sangat lah. Tapi zaman tu negara tu masih dijajah oleh British dan sebagainya. Oleh Abdul Razik dizalimi. Sehingga pakai buku dia tu
dengan dipakai nama dia kepada buku. Dia ditulis oleh orang Talis lah ataupun oleh orang Barat lah. Allah Allah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Mungkin nak tanya sikit lah Ustaz. Pertama sekali dari segi Anak pun tak tahu ni. pertama segi apa yang telah dilahirkan oleh institusi Pondok Malaysia ni kan. Apakah mereka melahirkan ulama-ulama ataupun apa produk yang dihasilkan oleh institusi Pondok ni. Bila berhadapan dengan kemajuan dan kebudayaan yang diimport daripada Barat sebagai contoh. Itu mungkin juga sehubungan dengan itu kita boleh tanya tu apa yang dimaksudkan dengan ataupun apa definisi ulama itu sendiri. Apakah dia pergi belajar dekat Mesir 3 tahun ataupun kerana tak belajar jadi pemandu pelancong dan sebagainya mengambil masa mungkin sampai 8 tahun kemudian balik dia jadi ulama. Dan kemudian itu dari ilmu yang tak berapa sangatlah kan. Dia secara individu menubuhkan pula pondok-pondok. Dan bagaimana hasil daripada apa yang dilahirkan kan. Itu satu diversiti ulama tu. Kemudian apakah yang berlaku di Malaysia ni sama juga berlaku di India sebagai contoh ataupun di tempat-tempat lain. Kita membuka banyak pondok-pondok institusi agama tapi kita tak tahu apa yang kita lahirkan. Tapi kita masih mengiktiraf dia ataupun menggelar dia sebagai ulama. Itu satu sana. Benar satu lagi persoalan mungkin bertanya tentang Malaysia lah. Bilakah pada satu masa atau berlakukah satu masa di mana budaya dan kemajuan umat Islam ini dapat mengatasi budaya Barat. Yang katakan dari sejak daripada awal kan Malaysia ni katakan Melayu ni zaman-zaman 40-an, 50-an, 60-an tu ada kita ni melebihi daripada kemajuan orang Barat dan sebagainya. Jadi kalau kita tak pernah kan mencapai kemajuan melebihi budaya Barat dan sebagainya. Jadi kita sebagai satu bangsa yang saya boleh katakan mungkin bersifat inferiority complex kan, bangsa rendah diri. Dan kita melihat orang lain itu lebih maju daripada kita kan. Segi materials kita menjadi materialistik sebab kita tengok materialistik itu ataupun material itu satu punca kemajuan kan. Kemudian kita juga gagal untuk membendung pengaruh pendidikan yang dibawa oleh Barat kan. Apa yang dibawa oleh Barat itu adalah kita menganggapkan semua sekali itu adalah lebih baik kan daripada apa yang kita ada. Dan kita tidak mempertahankan apa yang kita ada barangkali lah kan. Ataupun kita tak ada pendidikan yang menyeluruh yang dapat membawa kepada kemajuan. Jadi kita terima saja apa yang didatangkan kepada kita. Di samping itu dan lebih buruk daripada itu, yang mengisi pendidikan ataupun dia belajar di sekolah-sekolah Barat ni kebanyakan orang yang jenius yang Ustaz sebut dalam artikel Ustaz tu kan. Yang jenius pergi kepada pendidikan yang tidak bersifat Islamik lah pada suatu masa dulu kan. Dia engineering ataupun doktor dan sebagainya, semua yang baik-baik yang parti-parti yang dilahirkan oleh institusi pendidikan kita pergi ke sana. Tapi yang pergi ke pondok-pondok ni ataupun ke sekolah-sekolah agama ni yang rendah sikit dari segi pencapaian akademik dia pada peringkat awal dan juga hasilnya pun barangkali dari segi pemikiran dia pun tidak tinggi seperti yang kita nampak kan. Kemudian mereka ni mengisi yang dari pendidikan Barat ni dia mengisi kedudukan dalam pentadbiran, dalam kerajaan, dalam jabatan-jabatan kerajaan dan sebagainya. Itulah Ustaz. Kita merujuk kepada
Malaysia lah, selain daripada kelemahan-kelemahan ataupun kemerosotan Islam di Timur Tengah dan sebagainya, insyaAllah. Sebenarnya jalur pemikiran tak sebenarnya sama dengan jalur pemikiran anak lah. Cuma pertama sekali, anak rasa lah pengalaman anak pun, kalau kita belajar setakat BA Syariah atau BA Usuluddin, sebenarnya belum mencapai tahap memahami sebenar Islam dalam arti kata yang agak luas dan holistik lah. Anak ada 2 BA ni Nampuri, kemudian BA Al-Azhar. Tapi bila anak masuk Islam Melayu buat master mengajar, kalau dia buat PhD, anak rasa bukan kita nak mendengar-dengarkan orang ada MBA, MA ni. Tapi maknanya tak sampai. Sebab tu dah ada perasaan inferiority complex dan sebagainya. Sedangkan bila sampai satu masa, orang tu faham dia belajar agama ni, dia ada berdasar kepada maklumat yang paling baik, itulah maklumat paling mulia, maka kita akan rasa bangga dari diri kita. Kita belajar agama. Tapi ramai ustaz-ustaz sendiri tu yang rasa kecewa dan merasa mungkin dipaksa oleh bapa untuk belajar agama. Mereka tak minat agama. Dan bila mereka balik pun, mereka bekerja untuk ala kadar begitu. Bukan dengan semangat, bukan dengan apa semua sekali. Ini satu perkara yang mungkin berlaku. Jadi sebab itulah, sistem pondok ni kita pun tidak ada kata buruk, bodoh. Mungkin satu zaman dulu sebelum kita merdeka, kita nak melawan penjajahan, masa tu kita tak mampu. Jadi mereka buat pondok semacam kubu-kubu dah. Tapi selepas kita mencapai kemerdekaan, jadi kita tak perlu berkubu lagi sebab kita nak banner. Kita nak memimpin masyarakat. Jadi sebab tu, tapi ada orang yang bernostalgia dengan sistem lama pondok tu, maka mereka masih berkubu lah. Dan akhirnya mereka belajar bercakap dengan bahasa yang orang sekarang tak faham. Ditambah pula oleh nilai masyarakat melihat sini hasil daripada belajar daripada barat juga. Yang pelajaran terbaik sains, yang kurang sikit sastra, yang kurang lagi teknikal, yang nombor 4 baru agama. Yang melahirkan satu generasi yang kita masyarakat lah. Orang agama daripada mufti sampai qadi sampai ustaz-ustaz ni, orang memang kelas 2, kelas 3 lah. Dan sebab itulah fatwa-fatwa kita, pengajaran kita pun mundur. Jadi itu satu musibah yang besar lah. Sebab tanah pun takut sekali. Tapi kalau kita bercakap orang marah. Dengan banyak yang tumbuh kelas-kelas tahfiz Quran. Tapi setakat hafal saja. Jadi kalau nak hafal Quran saja, sekarang ni, ada komputer, ada lah, apa semua ada lah, pecik dah keluar lah. Tapi kita nak orang belajar Quran, belajar hadis secara yang tak adil lah, yang tinggi. Macam di India tadi, mengalahkan negara-negara Arab sendiri. Jadi ini banyak perkara yang kita kena buat revolusi lah, buat perubahan dalam masyarakat kita. Terutama di kalangan agamawan, kalangan ustaz-ustaz. Tapi benda ni, anak sendiri nak bercakap, anak pun tak berani juga. Kadang-kadang kita sentuh-sentuh begitu. Tapi kalau dibawa idea ni oleh macam wadah, macam ABI sebagai satu gerakan, mungkin kita lebih berani sikit. Dan kita ada sokongan. Jadi sebab itulah, idea-idea ni kita kena kembangkan. Supaya kita jangan, anak cukup kecewa lah dengan apa yang berlaku sekarang ni. Sebab tu anak rasa sekarang ni, anak ada berapa kaya sebut. Anak rasa memberi tarah. Ulama' ni pun kita kena ada macam satu engineer, satu arkitek, satu profesional, doktor dan sebagainya. Kena ada satu badan yang mengiktiraf ulama' yang memberi kepada dia lesen. Barulah dia jadi ulama' yang diiktiraf. Kalau tidak, dia jadi private yang sekarang ni, masa ustaz ni kita tidak ada kategori tu. Daripada ustaz sekolah rendah, ustaz sekolah menengah, ustaz universiti, ustaz yang profesor emeritus dan sebagainya, kita tak ada satu bakul. Dan kadang-kadang ustaz-ustaz yang tak tahu ni, yang selebriti ni, pandangan dia lebih dihormati daripada profesor-profesor. Dia ada PhD, dia dah bertahun jadi profesor kanan dan sebagainya. Ini kecelaruan yang berlaku masyarakat. Dan inilah yang disebut oleh
kata Abdul Hamid Abu Sulaiman, dan ramai lagi. Kita menghadapi bukan krisis akidah, tapi krisis pemikiran, krisis metodologi. Ini yang diperjuangkan oleh telefon IT. Jadi selagi kita tak nak pecahkan benda ni, masyarakat kita tak macam ni lah. Akhirnya jadi macam melekut tepi gantang lah. Dan memanglah ustaz-ustaz, golongan agamawan ni tak masuk dalam mainstream. Dan bila tak masuk dalam mainstream, maka dia jadi melekut tepi gantang lah. Dan orang jadi bangga. Dia bawa Quran, Saibah ada hadis. Kalau anak tak apa Quran, apa lepas daripada api neraka, pada masuk syurga. Jadi banyak-banyak nilai-nilai yang macam tu kita bawa dalam masyarakat kita. Akhirnya dia banyak benda yang terseleweng daripada kehendak ajaran Nabi dan kehendak Quran dan hadis ni. Jadi sebab itu Ana setuju saya lah. Kita kena ada, kata revolusi tu orang takut pula. Tapi kena ada perubahan yang drastik lah untuk beri kepahaman kepada masyarakat. Cuma tak tahu lah Ana sendiri secara peribadi lah kali. Masa dah lama jauh sikit dengan Abi ni. Jadi kita pun jadi lemah semangat kan ni. Ana rasa lebih kuat semangat dari dulu. Mungkin kerana umur ke, kerana tenaga dan sebagainya. Tapi kalau Ana tengok Abi secara keseluruhan pun macam lemah. Slow. Jadi daripada tahun 80-an, 90-an, ni sekarang ni nampak jauh dah. Dan kita pun sekarang ni nampak, tak tahulah. Sebab Ana mungkin tak terlibat sangat dengan wadah dan sebagainya. Tapi Ana tengok banyak benda yang kita macam slow lah. Dan kita punya pergerakan pun nampak macam tu lah. Kita cerita satu benda, orang lain buat, orang lain lebih berjaya. Tak seperti koperasi lah. Ana pun ahli koperasi. Ya. Tapi koperasi sekarang ni, kau tanya koperasi habis KBI tu, duit Ana ada berapa? Ana kata. Dia kata ada sipen 10,000. Boleh nak minta sikit? Tak boleh. Kita tak ada cash flow, tak ada apa. Jadi masalahnya, dalam koperasi kita gagal, dalam tu tergagal, organisasi tergagal, dalam pendidikan tergagal. Jadi akhirnya kita sudah begitulah. Jadi ini mungkin kelemahan kita, yang kita kena, saya ingatlah, kena bangkit balik lah. Kita nak beri sumbangan kepada masyarakat kita. Jadi kalau dalam gerak macam Abing, macam Wadah ni pun kita tak mampu, apakah lagi masyarakat umum yang tak tahu alih bata, tak tahu ABC, lagilah mereka tu kita kata huru-hara lah. Huru-hara dalam berfikir, huru-hara dalam pekerjaan dan sebagainya. Akhir masing-masing bawa diri lah. Ini yang terjadi kepada orang Islam di Malaysia lah. Dan sampai satu tahap, Ana rasa tadi lah, kalau orang dah faham betul-betul, mana tak ada kita selesai kemajuan. Orang barat dia maju daripada kita. Tapi kalau kita faham betul-betul, zaman paling maju sekali dari segi Islam, zaman Nabi Muhammad lah. Pada masa tu kan, memang naik unta dan sebagainya. Kerana nilai kemajuan itu tengok pada apa. Adakah kebendaan, atau akhlak, atau sikap, keberanian dan sebagainya. Jadi benda-benda itulah kita kena perjelaskan kepada masyarakat. Dan kita yang orang faham ni, walaupun kita miskin, kita hidup susah, kita tak rasa kita hina. Sebab kita rasa kita sampai pada satu kemajuan. Kemajuan yang kita faham lah. Ni Ana boleh syarah satu kertas lah nanti satu masa tentang istilah-istilah. Termasuk istilah kemajuan, istilah apa semua sekali ni. Perlu juga bila kita berwacana tentang pemikiran Islam ni. Satu tajuk yang akan kita beri tentang istilah-istilah dalam pemikiran Islam. Allah. Jazakallah Ustaz. Jadi kita dah agak lewat juga 11.03 malam. Kalau tak ada aral, kita boleh lanjutkan pada 11 bulan April perbincangan kita yang seterusnya lah. Akan dikonfirm oleh nanti lah saya akan confirm balik April 2 hari sebelum Ramadan. Kalau lah jadilah, bergantung pada Ustaz juga ya. Ana ada satu tajuk mengenai Iqbal satu lagi. Iqbal ya? Okey, insyaAllah. 11 bulan April kalau tak ada aral. InsyaAllah kalau bulan puasa. Mungkin bulan puasa orang nak buat tarawih dan sebagainya lah. Ya. Mungkin kita rehatlah bulan puasa. Lepas puasa lah kita sambung insyaAllah. InsyaAllah. Habis kalau sebelum puasa tu boleh lagi insyaAllah. Boleh. Okay, Iqbal kita kalau ada rezeki 11 bulan April
kita akan bersama, dan bulan Ramadan kita fokus untuk ibadah khusus lah. Jadi kita akhiri dengan tasbih kifarah surah Al-As. Terima kasih kepada semua yang hadir, Ustaz dan semua. Tasbih kifarah surah Al-As. Subhanakallah.